da'watihi wajahada bijihadihi tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa dia ada? Alhamdulillah. Kepada semua yang hadir, semoga dirahmati Allah. Jadi hari ini kita menyambung bincangan minggu yang lepas online. Kita buat secara fizikal. Jadi kita dah bincang sampai yang keempat ni ya. Jadi ni ringkas tentang ittiba' ar-rasul. Beberapa perkara yang kita kena tahu dari sudut apa makna ittiba', apa makna ikut Nabi ya. Bila kita kata ikut Nabi, adakah dengan cara buat perhimpunan kan, ataupun sambut maulid tiap-tiap tahun lagi, dan majlis-majlis yang lain lagi yang banyak yang kita dilakukan lah. Ada yang buat birthday Nabi pun ada kan, ada dalam video ada sambut birthday Nabi, kek ada Nabi Muhammad SAW potong, ada. Adakah maksudnya ikut Nabi dengan cara itu, junjung Nabi dengan cara demikian? Jadi hal itu kita perlu selidik apa yang dilakukan oleh golongan yang dulu lah, yang dekat dengan Nabi, yang kenal Nabi, yang bersemuka dengan Nabi. Adakah mereka pernah lakukan sampai demikian, sedangkan mereka masih hidup lama selepas Nabi wafat, dan kalau mereka nak buat pun boleh buat sangat. Tapi kenapa mereka tak buat? Kena fikir balik. Kalau ikutkan cinta kita dengan mereka, siapa lagi jauh lebih faham nak cinta Nabi? Mereka nak jumpa Nabi, nampak Nabi. Jadi di situlah kita kena ketahui apa makna ittiba' yang sebenar-benar, supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita sebagaimana inilah yang ingin dilakukan oleh musuh kita, iaitu syaitan. Dalam surah 35, surah 43 ayat 36. Oh, skrin tak share ya. 43 ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi di sini ayat yang mana Allah menceritakan membuat persyaratan daripada Allah dengan sesiapa yang ya'shu, berpaling daripada peringatan Allah. Zikr Rahman ni maknanya Al-Quran, iaitu peringatan Allah yang dibawa oleh Nabi. Inilah yang perkara paling utama diutusnya Rasul dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran ni. Dan sesiapa yang menjauhinya, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami akan berikan syaitan itu kuasa untuk menguasai orang tersebut, dan syaitan sentiasa bersama dengan dia, qarin. Qarin ni maknanya rapat, teman rapat, iaitu penasihat yang sentiasa bersama dengan orang ni. Siapa yang menjauhi Quran, tak mahu. Kerana Quran inilah perkara yang utama. Bila sebut Nabi SAW, di mana kita kenal baginda ni? Melalui wahyu. Nabi diutus jadi Nabi, dan istimewanya Nabi apa dia? Cuba tengok surah. Muqayyid tu dia punya apa fa'il ke dengan fa'il. Dia punya kata dasar apa macam mana tu? Kalau dapat Qayyada. Boleh panggil orang sikit. Qayyada. Dia pada kataan qayyad, dia qaf
Tengok dalam kamus kalau kita ni. Jadi qayyada maknanya memberikan keupayaan lah, kekuatan. Boleh menggugat. Itu dari segi makna lah kepada perkataan tu. Qada daripada perkataan qayyada. Tak apa, hari ni kita detailkan dari sudut makna saya ringkas lah. Qadi tu dia juga. Kalau qadi boleh datang juga. Qadi bukan. Ni dot qada. Qada maknanya dia akan buat satu yang berlawanan, kontra. Itu maksud dia lah. Berlawanan daripada apa yang Quran bawa lah. Dia perkataan qad. Ni kalau nak detail dia lah. Maksudnya apa saja perlakuan kita memang berlainan lah. Semua ikut syaitan lah. Dan dia akan mesti bertentangan dengan Rasul. Siapa yang jauh daripada Quran, perbuatan dia mesti bertentangan dengan sebab apa? Syaitan memang kerja dia apa saja dia akan buat berlawanan. Itu maknanya qayyad ni maknanya berlawanan. Iaitu syaitan akan boleh buat kita ni semuanya memang berlawanan daripada apa yang Allah suka. Berlawanan daripada apa yang Nabi ajar. Itu maksud dia lah. Ni siapa yang benarkan Allah? Ni qayyad ni maknanya PL lah. Jadi Allah memang membenarkan seorang tu sesat. Dengan punca ni, dia jauh daripada peringatan Al-Quran. Sebab itu di sini maknanya apa? Bila dia menyelisihi apa yang Nabi bawa lah. Bermakna itulah dalam surah 18 ayat 110. Jadi Nabi ni menjadi rasul dan istimewa kepada semua manusia dan berbeza dengan kita. Yang utama, yang pertama sekali yang kita kena sedari adalah ilmu yang ada pada Nabi. Itu yang membezakan yang pertama tadi. Kemudian barulah yang lain. Jasad Nabi macam mana, dari segi keberkatan tubuh Nabi macam mana, itu beza juga. Tapi kenapa semua tu berbeza dengan kita? Kenapa Nabi ni ada badan dia pun berkat? Kan? Sahabat berebut sebab Nabi diturunkan wahyu. Punca dia sebab ni. Sebab tu Nabi kata dalam ayat ni, qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia mislukum. Mislu ni serupa kamu. Nabi ada ibu, Nabi ada ayah, Nabi ada anak, Nabi ada isteri. Nabi juga pernah berkhilaf dengan isteri dia, kan? Isteri dia pun pernah menerajuk, Nabi pun buntu juga masa tu. Dan Nabi juga pernah makan, pergi pasar seperti biasa. Nabi pernah cedera, Nabi pernah sakit. Jadi semuanya Nabi ni, apa yang menimpa manusia yang kita ni, musibah ni, Nabi dah rasa dulu. Sebab tu dia boleh jadi contoh. Kalau dia malaikat, dia tak rasa sakit, tak rasa apa, macam mana dia nak jadikan diri dia contoh kepada orang? Bila orang sakit, contoh dia siapa nak ikut, siapa cara orang sakit macam mana? Nabi lah. Sebab Nabi pun pernah sakit. Bila kita kena sihir, Nabi pernah kena sihir. Ya. Sebab apa Allah benarkan Nabi sihir sedangkan Nabi ni Nabi? Kan? Allah lindung Nabi. Sebab Allah nak jadikan contoh supaya manusia tahu jalan untuk selesaikan masalah mengikut cara Nabi tu. Sebab itulah Nabi kalau nak bandingkan ujian yang pernah kena pada semua manusia, Nabi dah kena semua sekali. Nabi sempurna. Nabi dah kena semua sekali. Celaan orang ke apa semua Nabi dah kena dah. Itu sebagai bentuk apa? Contoh supaya manusia tidak ada alasan untuk nak kata dia Nabi tak apalah. Saya bukan, tak ada. Nabi lagi dahsyat kena ujian berbanding kita. Sikit je. Itulah sebab dia jadi Nabi. Kalau dia ni
orang yang ada super power, macam mana kita nak ikut? Dia memang macam tu lah sebab dia ada power lebih daripada kita. Tak, Nabi bukan macam tu. Kita kena faham sudut tu. Sebab tu mula-mula sekali Allah tegarkan, Nabi manusia macam kita, barulah kita boleh jadi contoh. Macam mana kita urusan dengan isteri, ada ketegangan dalam rumah tangga, Nabi dah alami dah. Macam mana selesaikan? Tengok macam mana Nabi selesaikan. Macam mana krisis dengan sahabat-sahabat bergaduh mana-mana, Nabi dah alami dah. Macam mana Nabi selesaikan? Maka Nabi lah sesuai jadi contoh sebab dia dah lalui semua perkara yang bakal manusia lalui. Itu Nabi. Jadi kalau kata Nabi ni something dengan dakwaan yang tidak ada dalam Quran dan Nas dan hadis, maka itu menyeleweng sehingga kan akhirnya macam nanti jadi umat Nasrani yang menuhankan Nabi. Kan? Akhirnya kata apa? Waqala apa ni? Nasara ni Isa tu Allah, dia kata. Al-Masihu adalah Allah. Dalam ayat yang lain lah. Kalau kita tengok surah 5 ayat 72. Tengok dia kata apa? Allah kata laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Tengok sampai macam ni. Sedangkan ni nabi dia, manusia macam mereka. Tapi mereka dah letak nabi mereka punya susuk tu berbeza, memiliki sifat ketuhanan dah lebih daripada apa yang Allah tetapkan. Sedangkan tujuan nabi ni adalah untuk ajak manusia sembah Allah dengan ikut cara kehidupan dia. Itu. Tapi mereka telah pun salah dalam hal ini dan Allah kata mereka ini adalah kafir. Sedangkan Isa kata apa? Wa qala al-Masih ya bani Israel u'budullah. Dan sedangkan Isa tu kata, Al-Masih kata, wahai bani Israel sembah Allah. Bukan aku. Aku pun sembah Allah juga. Aku pun minta tolong dengan Allah juga. Jangan minta tolong dengan aku. Aku nabi. Ini maksud dia. U'budu ni maknanya ud'u'allah, minta doa ke Allah. Istighasah dengan Allah, semuanya bergantung dengan Allah. Nabi Isa ni yang mana kejadian dia jauh lebih pelik daripada semua manusia, betul tak? Dia lahir tanpa bapa lagi dan dia boleh berkata-kata dalam keadaan masa kecil. Dan dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh sembuhkan penyakit yang susah nak sembuh. Semuanya keajaiban berlaku. Tapi adakah itu menjadikan Nabi Isa ni adalah manusia yang ada kuasa yang menyebabkan kita boleh menjadikan Nabi Isa ni sesuatu yang lain daripada manusia, daripada hamba Allah? Tak boleh. Dia tetap hamba Allah yang sama. Kenapa dia dapat buat? Bukan sebab dia ada kuasa tu, sebab Allah yang buat. Sepatutnya tengok mukjizat Nabi balik pada siapa? Allah. Semuanya. Nabi bukanlah orang-orang yang mencari-cari ilmu gaib, nak belajar, nak tuntut ilmu gaib. Nabi tak ada. Nabi tak. Nabi orang yang beriman apa yang Allah wahyukan yang gaib tu. Lalu Allah beri mukjizat-mukjizat ini. Berbeza dengan orang ini nak tuntut ilmu gaib kononnya. Ini salah lah. Kononnya ikut Nabi lah tu. Sebab Nabi pun tahu gaib. Bukan. Nabi bukan tahu gaib secara mutlak, melainkan terikat dengan apa yang Allah benarkan saja. Sekadar itu. Maka kerana itulah dan Nabi tak akan ubah hal tersebut. Sebab itulah layaklah dia menjadi Nabi. Dan Nabi Isa ni kata apa? Rabbi wa rabbukum. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Memanglah aku beza dengan kamu. Sebab apa? Itu Allah nak tunjuk kuasa dia je. Memang aku ni lahir tanpa bapa. Memang beza dengan kamu. Tapi apakah itu menjadikan aku ni kamu boleh sembah aku? Bukan. Sebab itu nak tunjukkan hebatnya Allah. Nak buktikan ayat-ayat Allah yang hebat sebenarnya. Itu tujuan Allah. Tapi manusia dah salah faham. Akhirnya manusia menuhankan pula orang ni. Sebab manusia memandang kebenaran itu dengan sesuatu yang luar biasa hari ni. Jadi inilah yang berlaku. Dan perbuatan ni Allah kata apa? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang syirikkan Allah. Jadi perbuatan menuhankan Nabi, melebihkan Nabi daripada pangkat yang Allah telah tetapkan sebagai apa? Abdullah wa rasuluh, boleh terjerumus dalam apa? Perbuatan syirik. Hati-hati. Terus Allah kata, sesiapa yang syirik, ni syirik ni syirik kecil ke syirik besar? Kita boleh tengok kat sini.
Kita boleh tahu sign dia ini syirik besar, bukan kecil. Sebab Allah kata apa? Faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan orang ni masuk syurga. Maknanya syirik kecil ke besar? Besar. Memang mustahil masuk syurga. Dia buat apa ni? Dia tuhankan Nabi je. Kan? Melebihkan Nabi daripada yang sepatutnya. Apatah lagi kita hari ni bodoh apa? Selain daripada Nabi pula. Doa kan? Selain daripada Nabi pula. Lagi parah. Nabi pun tak benar kan? Yang bukan Nabi lagi low class. Tapi ada manusia hari ni pergi pula kat tok guru dia ke, berlebihan, minta kat kubur ke apa. Lagi parah ni kalau berlaku ni. Kan? Ada berlaku. Dengan apa? Dengan mencari apa? Keramat. Tahu keramat? Keramat ni bahasa Melayu. Bahasa Arab sebenarnya? Karamah. Kiram, kemuliaan. Tu kita nampak keramat, keris keramat lah semua, kubur keramat, semua keramat. Keramat tu maknanya nak cari kemuliaan lah kononnya di sisi Allah. Nak minta supaya jadi syufa'a, kan? Jadi, kenapa Allah sebut ayat ni cerita pasal Nasrani, dan kenapa Allah biarkan Nasrani ni hidup kaum tu sampai sekarang? Tak macam kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh dan sebagainya yang telah hancur binasa, tak ada. Sebab apa? Dua kaum yang terakhir ni, Yahudi dan Nasara ni, untuk supaya manusia boleh ada buat apa dia? Checklist. Penapisan. Orang beriman boleh buat perbandingan. Sebab apa? Supaya ini yang jangan ikut, yang ni yang dia kena ikut. Berlawanan dengan cara Yahudi dan Nasrani. Kita kena, amalan kita tak akan sama dengan mereka. Allah tinggalkan mereka untuk jadi contoh kita supaya kita boleh buat perbandingan. Mana betul, mana salah. Ini umat yang telah salah dalam mengikuti ajaran Nabi. Sesat. Siapa? Nasrani. Dan jangan kita juga mengikut jalan yang sama. Sebab tu Allah tinggalkan mereka sampai hari kiamat nanti Allah tinggalkan mereka ni. Nak tengok. Dan kita boleh jadikan ni contoh. Balik pada surah 18 ayat 110. Jadi Nabi kata apa? Innama ana basyarum mislukum. Serupa je macam Nabi Isa tadi. Tapi itu yang telah pun salah. Maka kita kena jaga agama kita supaya tidak terkena macam apa yang telah berlaku pada umat yang dulu yang masih hidup tu. Jadi yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Inilah beza Nabi dengan kita. Istimewanya Nabi dapat Quran. Sebab itu tadi Allah kata, siapa yang tinggalkan Quran, sebab inilah perkara paling utama bukti orang tu ikut Nabi. Dia dakwa ikut Nabi, cinta Nabi, macam mana dia dengan Quran. Tengok kita dengan Quran macam mana. Dan Allah dah cabar tadi siapa yang jauh Quran, apa dia? Dia pasti akan buat perkara yang berlawanan dengan Nabi, mesti punya. Siapa yang ya'shu az-zikrman nuqayyid. Nuqayyid ni maknanya dia akan buat benda yang berlawanan. Dia akan ikut telunjuk syaitan. Jadi Nabi ni istimewanya dia dapat wahyu, dan apa intipati utama wahyu ni? Mentauhidkan Allah. In annama ilahukum ilahu wahid. Bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Jadi mentauhidkan Allah dalam segala tindak tanduk kehidupan. Semua yang kita buat lillah. Maka oleh kerana ayat ni penting, maka kita kena kena periksa balik, adakah selama ni kita buat lillah. Cuba tengok surah 6 ayat 162. Dalam surah ni penting ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Nabi Allah perintahkan untuk Nabi menegaskan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bermakna kalau kita tengok sini, sesungguhnya solati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah wa mamati lillah. Semuanya lillah. Semuanya untuk Allah semata-mata. Kalau bukan lillah, maka itu nama dia syirik. Contohnya solat. Siapakah yang solat bukan lillah? Siapa golongan yang dia solat, dia bukan lillah? Contohnya Allah sebut surah 4 ayat 142. Ini golongan yang dia solat bukan lillah, tapi linnas. Dia solat untuk manusia, bukan untuk Allah. Apa ciri dia?
Allah kata dalam ayat ni, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang yang munafik itu mereka nak tipu Allah. Allah yang memperdayakan mereka. Allah yang menipu balas mereka balik. Dan apa ciri dia yang utama? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Bila mereka bangun untuk solat, mereka solat dalam keadaan bermalas-malasan. Kenapa? Mereka solat linnas, untuk cari perhatian orang. Bukannya untuk dapat habuan daripada Tuhan, daripada Allah. Dan kemudian wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingati Allah melainkan sedikit, malas berfikir dalam ibadah solat dia. Jadi ni yang pertama. Jadi solatku lillah semata-mata. Jadi lillah ni jalan dia apa? Membesarkan peringatan Allah dalam hidup. Membesarkan peringatan Allah dalam hidup. Cuba tengok surah 29 ayat 45. Tengok Allah kata apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah. Baca, ikutilah wahyu yang telah diwahyukan kepada engkau ni dalam kitab ini, iaitu Quran, dan dirikanlah solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang dimulai dengan mentaati wahyu, solat yang dimulai dengan kefahaman yang mendalam terhadap wahyu ini adalah solat yang akan mencegah daripada perbuatan fahsyak dan mungkar. Dan apa dia punya ciri utama dia? Ni, membesarkan apa? Peringatan Allah. Wala zikrullahi akbar. Sebab tu mula-mula solat kita kata apa? Allahu akbar. Tiba-tiba Allah tak besar pun dalam solat. Yang lain yang besar, mesti ingat macam-macam kan? Ini masalah. Jadi wala zikrullahi akbar, dan benar-benarlah peringatan Allah itu besar sekali dalam hidup. Inilah orang-orang yang dia usaha buat semuanya lillah. Pertama sekali syarat dia, apa yang paling besar dalam hidup dia? Al-Quran. Bagaimana? Dia mesti rasa bimbang kalau Quran ni dia tak baca, dia tak usaha nak faham, dia mesti rasa takut, dan dia rasa dunia macam nak kiamat. Macam kalau dia gagal yang lain-lain tu. Itu ciri-ciri orang yang membesarkan, yang merasa besarnya Quran ni dalam hidup dia. Jadi wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah lebih tahu apa yang kamu kerjakan, sama ada betul-betul ikhlas kerana Allah ataupun tidak. Berdasarkan apa? Bagaimana perhatian kamu dengan peringatan Allah. Adakah ini akbar? Akbar ni apa? Isim tafdil, maknanya yang paling besar. Yang paling besar. Baik, itulah. Balik pada surah 18 ayat 110. Maka Nabi kata, ni intipati utama, besarkan Allah dengan apa? Al-Quran. Itulah peringatan Allah yang paling besar dalam hidup dia. Jadi faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan Tuhan yang menciptanya, hendaklah apa? Fal ya'mal amalan solihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, tanpa wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, tanpa menyekutukan ibadah-ibadah dia dengan yang lain sedikit pun, dengan seseorang pun, dengan sesiapa pun. Dia tak campur aduk kan. Tujuan dia tadi, dia solat, dia sembelih, dia hidup tadi, tujuan hidup. Tujuan hidup pun sama juga. Wa mahyaya. Apa maksud tujuan hidup? Maknanya dia bermula daripada bangun sampai tidur, semuanya lillah. Semuanya lillah. Dan persediaan mati ni tadi. Baik, kita balik pada surah 46, 43 tadi, tentang Quran ni, yang ini dia punya point of view dia. Ayat 36 tadi. Itulah maksudnya bila dia tinggalkan apa? Al-Quran, syaitan akan berjaya menguasai dia. Menyebabkan dia lupakan peringatan Allah.
dalam keadaan wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dalam keadaan dia tidak menyedari yang dia sedang tersesat. Itu sesungguhnya benar-benar mereka akan halangi orang-orang ini daripada jalan yang benar, jalan Allah, dalam keadaan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Pertama sekali, orang yang buat amalan riak contohnya. Dia rasa dia bagus. Rupanya amalan dia semua dia tolak. Ini bahaya. Tapi dia sangka dia okey. Itu satu, dia dalaman. Yang pertama dia buat bid'ah ni, dia buat tadi kesyirikan, bercampur aduk dalam ibadah dia. Dalam keadaan dia solat, tapi dia solat macam kafir Quraisy dulu apa? Dia bertawaf dan dia bersembelihan, tapi dia sembelih kepada Allah sebahagian dan berhala juga sebahagian. Dia itu syirik. Okey. Itu amalan yang tertolak. Tapi mereka menyangka mereka buat dalam keadaan sesuai syariat. Okey. Balik pada ni. Jadi inilah tujuannya Nabi diutuskan membawa Quran agar manusia boleh mencontohi baginda Nabi SAW dan mengikuti dengan sebaik-baiknya lah. Nabi ikut siapa? Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Dalam surah 4 ayat 115 4 115. Jadi Allah kata wa may yushakikir rasul. Tadi siapa yang tinggalkan Quran, kan? Siapa yang berpaling daripada Quran tu nombor satu. Ya, ada dua, Quran dan sunnah Nabi. Sekarang yang ayat ni pula cerita siapa yang selisih sunnah Nabi. Tadi tak boleh Quran, yang ni selisih dengan Nabi. Jadi wa may yushakikir rasul, sesiapa yang bercerai-berai daripada ajaran Nabi, dia pergi ikut jalan lain. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang jelas petunjuk yang Nabi bawa, yang sahih yang daripada Nabi ni. Lalu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Pertama dia selisih Nabi, dan kedua dia ikut jalan bukan jalan orang yang beriman. Siapa orang beriman di sini? Para sahabat. Sebab yang tahu benar Nabi punya jalan yang betul sahabat. Nabi dah endorse habis-habisan dah. Dah tak ada dah. Jadi diikut jalan lain, bukan jalan Nabi dan para sahabat. Apa Allah kata? Nuwallihi ma tawalla. Kami memberikan dia kebebasan. Nuwalli ni maknanya dia bebas. Bahkan dia bertambah kuat pula. Bertambah kukuh pula. Bila dia selisih Nabi, dia bertambah ramai pula orang suka. Bertambah ramai pula orang-orang yang ikut, contohnya. Jadi ini yang berlaku, dan Allah biarkan dengan apa yang dia nak tu. Tetapi apa? Ni namanya bentuk istidraj dari sudut perkara yang selisih dengan Nabi, bid'ah ni. Satu istidraj dalam bentuk dunia, Allah buka dunia, kan? Allah buka dunia semua, Allah bagi dia kesenangan macam Qarun tu, lalu Allah pun tenggelam dalam bumi. Satu lagi kesenangan dalam sudut ni. Dia akan buat apa yang dia nak, dia reka lah apa yang dia nak buat, sedangkan dia selisih Nabi. Lalu Allah nak biar dia terus wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia dalam jahannam, wasa'at masira, dan inilah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi apa dia? Dia selisih, berpecah daripada jalan Nabi setelah jelas, dan dia ikut jalan selain para sahabat Nabi. Ini dua perkara dalam ayat ni. Baik. Baik, tengok nota kita ni. Jadi definisi ittiba', jadi asas kepada ittiba' dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi kita dah bincang ayat tadi dah. Quran, Allah kata siapa yang berpaling, syaitan akan pengaruhi dia. Siapa yang sisihi sunnah Nabi juga, apa? Allah akan biar dia sesat, dan Allah akan terus masukkan dia dalam neraka. Baik. Dalam ayat ni, berdasarkan tadi sumber tu, ni makna ittiba' ni ringkas 4 perkara yang kita kena, 4 perkara utama lah. Ni ada dalam buku sebenarnya, saya ambil ni.
Ringkas kan. 4 perkara utama yang memberi makna ikut Nabi. Apa dia? At-tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala perkhabaran. Wallazina jaa bis-siddiqi wa saddaqa bih. Nabi datang bawa kebenaran dan kita pun benarkan hadis Nabi. Kita benarkan Quran, kita benarkan hadis. Maknanya apa? Ada tanda-tanda suruh apa ni kat sini? Macam mana kita nak membenarkan, bukti orang tu membenarkan khabar Nabi? Dia belajar. Dia belajar apa yang datang Nabi lah. Dia benarkan benda tu sampai kat dia. Dan dia cari. Itu bukti membenarkan tu. Itu bukti membenarkan. Macam siapa yang membenarkan ni? Cuba tengok surah 39 ayat 3. Surah 39 ayat 3. Ulang sikit balik ni, ringkas. Bukan 3. Allah kata, walladzina jaa bis-sidqi, dan orang-orang dan seorang lelaki yang telah datang membawa kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang bawa kebenaran, wa saddaqa bih, dan ada yang benarkan. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq maksud dia. Abu Bakar As-Siddiq buat. Mana Nabi pergi semua dia ikut. Mana wahyu turun semua dia cari nak tahu. Itu maksudnya membenarkan Nabi. Jadi kita macam mana pula? Mana Nabi, adakah kita pergi? Mana Quran boleh dapat? Adakah kita pergi? Adakah benar-benar kita telah saddaqa ma unzila ila Rasul? Adakah kita telah membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasul? Dengan cara, macam mana bukti orang yang betul-betul membenarkan? Inilah dia. Orang As-Siddiqin, iaitu contoh paling besar sekali Abu Bakar As-Siddiq. Di mana saja, bahkan Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab, apa saja Nabi buat, dia akan ikut sampai Nabi dah wafat pun, tempat tu pun dia begitu sekali dia ikut. Nabi ada lalu satu tempat dia nak jatuh, dia pun bawa jatuh kat situ. Begitu cinta dia kat Nabi, begitu ikutnya dia Nabi. Jadi Allah kata apa? Ulaika humul muttaqun. Inilah orang yang bertakwa. Inilah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dia jaga segala apa yang datang daripada Nabi, dia untuk membenarkannya dalam kehidupan dia dengan mengamalkannya, mempelajari dan untuk apa? Mengikuti. Tujuan dia apa? Dia belajar dan nak ikut. Dalam yang seterusnya, at-ta'atu fima amar, mentaati segala yang diperintahkan. Mentaati segala apa yang Nabi perintah. Ini dah datang belajar dah, okey dah. Tapi dia tahu je. Adakah benar? Semua hadis semua dia tahu. Tapi dia tak bukti lagi, dia kena taat. Sebab Nabi ada datang perintah. Kan? Jadi Nabi ada datang perintah. Dalam surah 3 ayat 132 kita ambil satu 3132 tu. Wa atiullaha war rasul. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Jadi jalan nak mendapat rahmat Allah, iaitu jangan jalan taatkan Allah dan taatkan Rasul. Tengok lagi dalam surah 5 ayat 92. Kita pakai dalil yang dah ada, senang Ni wa atiullaha wa atiur rasul wahzaru. Dan taatilah Allah dan Rasul dan berwaspada daripada apa? Menyelisihi dia. Berhati-hati. Hazar ni maknanya rasa takut, bimbang, kalaulah betul ke aku buat ni. Dia mesti ada rasa macam tu. Dia rasa bimbang dan dia mesti akan cari yang paling sahih daripada Nabi. Jadi Allah kata fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah tidak lain tugas Nabi hanyalah menyampaikan kebenaran. Kamu nak berpaling, kamu boleh buat. Ramai je orang yang masa zaman Nabi berpaling. Dan mereka pula selamat, orang munafik contohnya, yang Nabi dah wafat, mereka tak wafat lagi. Mereka hidup terus dalam keadaan tu. Bahkan ada yang kaum-kaum yang nama dia golongan yang murtad, yang mengaku jadi Nabi,
Musailamah Al-Kadzab contohnya. Lagi seorang nama Al-Ansi tu. Dia banyaklah masa zaman tu pun dah ada dah. Masa zaman Nabi lagi dah ada orang yang mengaku jadi Nabi. Sekurang-kurangnya ada 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Dia mengaku jadi Nabi. Dan Nabi wafat, mereka tak mati lagi. Kemudian baru Abu Bakar perangi orang Musailamah Al-Kadzab dan dia mati. Itu contoh lah. Jadi Allah kata tugas Nabi maknanya bukanlah selisih Nabi terus dapat azab. Tak. Allah biarkan. Sebab tu hari ni kalau kita tengok orang yang mengada-adakan ni, dia berleluasa dan bahkan ramai orang yang ikut. Ini yang bahaya. Golongan-golongan yang ramai ikut dalam keadaan apa yang diajar menyelisihi sunnah Nabi SAW, yang kita kena ada ilmu supaya kita dapat mengenal pasti mana benar, mana salah, mana yang betul-betul Nabi ajar dan mana yang tidak. Baik. Jadi ini maksud dia wahzaru, berwaspadalah kita, hati-hati sentiasa buat cek. Cek. Ini adalah tanda orang yang benarkan, yang benar-benar cintakan Nabi, yang benarkan ajaran Nabi dalam hidup dia. Baik. Saya tak buka ayat ni . Seterusnya mentaati satu hal dan meninggalkan larangan dia. Banyak larangan-larangan dalam Quran dan dalam hadis juga. Dalam Quran, dalam hadis, antaranya 4 perkara lah yang Nabi larang. Pertama sekali, yang paling utama, syirik lah. La tusyrik billah. Ini semua para rasul dan Nabi, ni paling utama. Yang kedua, melakukan perkara bid'ah. Ni Nabi larang. Nabi kata man amila amalan, dalam hadis, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kan? Tengok dalam hadis, saya share sini je sebab tulis tak nampak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man, dia banyak hadis ni, ataupun kita ambil man ahdatha fi amri hada. Ini Nabi kata daripada Aisyah, Ummul Mukminin, dari Sahih Bukhari. Ini dari Sahih Bukhari. Banyak ada keluar Sahih Bukhari, ada beberapa tempat. Sahih Muslim pun ada. Jadi man ahdasa, ahdas ni muhdas maknanya perkara yang Nabi tak ajar. Dan sedangkan Nabi mampu buat ketika tu. Perkara yang sahabat tak buat, sedangkan mereka boleh buat kalau nak buat. Boleh tak sahabat Nabi nak naik kereta masa tu? Boleh tak? Zaman Nabi. Kalau Nabi nak buat, mampu ke tak mampu? Naik kereta? Mana boleh, tak mana dia teknologi kereta lagi masa tu. Jadi itu memang Nabi tak boleh buat. Kalau ada kereta, sejak Nabi yang galakkan naik kereta. Apa yang memudahkan ibadah. Jadi adakah itu bid'ah? Tak. Itu bukan bid'ah. Zaman Nabi tak ada airport lagi. Tak sampai teknologi lagi. Itu bukan bid'ah. Bid'ah ni contohnya solat. Sahabat boleh solat. Zikir. Sahabat boleh zikir semua. Tak ada masa kan. Tapi dia buat tak? Tak buat. Tiba-tiba kita buat. Selawat. Sahabat lagi suka selawat. Mereka mampu tak? Mereka sahabat, mereka lagi pakar bahasa Arab. Nak buat selawat macam-macam, mereka boleh buat. Ada mereka buat. Zaman Nabi lama tu, 300 tahun mereka ada sahabat hidup. Ada tak mereka buat? Tak. Kalau ikutkan nak pandai, mereka lagi pandai. Tak buat pun. Kan? Jadi, kita pergi buat tambah macam-macam banyak benda. Kenapa? Itu satu benda. Itu masuk dasar kat sini. Jangan menyamakan ni pertimbangan yang salah. Kan kata, habis tu pakai mikrofon. Itu Nabi memang tak mampu buat zaman tu. Ini ibadah, solat. Nabi boleh buat. Sahabat lagi suka. Haji. Semua mereka boleh buat ibadah. Yang perkara sifat dia tu ghaib. Amalan dia contohnya zikir. Nabi kata apa? Zikir walaupun zabadil bahri. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kan? Walau dosa-dosa dia tu zabadil bahri. Maknanya buih sebanyak buih di lautan. Iaitu zikir apa? 33 kali, kan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lama dah tu, daripada 1400 tahun dulu. Ada tak dibuat oleh sahabat? Yang lain sikit. Siapa boleh bagi, kalau kamu buat ni dapat sebanyak buih di lautan. Lepas tu ada orang kata, kamu buat zikir yang ni lagi banyak. Kamu dapat sebanyak pasir di muka bumi. Boleh tak? Ni lagi tinggi daripada fadilat tadi. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh lah. Kalau macam tu, dah lama dah orang buat. Tak pun. Itu mereka mampu buat zaman tu, tapi mereka tak buat. Itu maksud dia jadi bid'ah dalam ibadah ni. Tu ibadah dia.
Contoh macam bid'ah ibadah kereta habis naik kenderaan bukan ibadah. Bila ibadah? Ibadah naik kenderaan bila dalam hal yang satu lagi tu muamalah, dia ada ibadah dengan muamalah. Dia kena dua. Ada hal nama dia ibadah. Ni memang ibadah mutlak lah. Secara mutlak memang ibadah, tak boleh kata apalah. Bila kata nak solat tu memang ibadah lah tu, bukan sebab lain. Bila kata zikir tu ibadah. Bila kata doa memang ibadah. Tak boleh dia kata ini saya buat saja je, sebagai senaman je, semangal mulut, boleh tak? Tak boleh. Jadi ada satu lagi muamalah ni. Muamalah boleh tak jadi ibadah? Ini dia tergantung lah. Muamalah boleh jadi apa? Ibadah. Boleh jadi maksiat. Kita yang pilih. Makan dan boleh jadi tak ada faedah apa-apa pun pada ibadah. Bila makan tak baca bismillah, jadi ibadah tak makan tu? Tak. Bila makan baca bismillah, maka makan tu jadi ibadah. Asalnya muamalah lah, kita punya kerja harian kita. Boleh tak jadi ibadah? Boleh, bila dia lakukan ibadah ni dalam makan dia berdoa makan. Jadi ibadah. Itu beza dia di antara orang keseluruh kata kan, naik unta lah macam tu tak naik kereta. Bukan, tu tak kena apa yang kamu contohkan, tak kena langsung. Faham tak? Jadi sama juga orang naik kereta pergi mana? Pergi tempat maksiat. Bacalah bismillah macam mana pun tak ada apa-apa. Naik kereta pergi dengar hadis contohnya kan, pergi nak belajar Quran ni kan, dan jadi ibadah naik kenderaan. Asal dia bermuamalah tapi dia pindah jadi ibadah sebab dia ta'liqkan, dia kantungkan dengan ibadah yang macam ni. Itulah nama dia. Jadi ibadah macam ni bila orang buat pandai-pandai tu nama dia bid'ah. Yang ni tak bid'ah. Ni suka hati kamu lah, nak makan apa ke, nak makan macam-macam ke, buatlah. Itu membezakan di antara ni maksud dia. Nabi kata man ahdasa fi amrina haza, siapa yang melakukan perintah ini ma laisa fihi, yang kami tak pernah pun suruh. Ni ibadah yang mana? Sekarang dah faham dah. Ibadah yang ni. Jadi fahuwa raddun, maka ia tertolak. Itulah maksud dia. Baik, hadap jelas perbezaan itulah. Baik. Ni maknanya meninggalkan segala larangan. Pertama syirik dan bid'ah ni larangan Nabi. Nabi dah sebut tadi. Jangan buat. Perkara khurafat ini sama lebih kurang lah. Dan juga perkara maksiat. Banyak perkara dosa kecil, dosa besar Nabi suruh, Allah suruh tinggalkan. Dalam Quran contohnya surah 4 ayat 31. Surah 4 ayat 31. Jadi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi, tinggalkan larangan apa yang tunhauna anhu, apa yang kami tegah daripadanya, apa dia punya kebaikan dapat? Nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan kafarahkan dosa-dosa kecil. Jadi siapa yang berusaha nak tinggalkan dosa besar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni dia dosa yang boleh hapus dengan banyak cara. Seorang tu yang berpeluang nak buat dosa besar dan dia takut ke Allah, dia tinggalkan, maka dosa kecil dia hapus. Contoh dosa kecil lagi apa? Dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, dosa kecil dia keluar daripada hujung-hujung jari. Dia istighfar, dosa kecil dia hapus. Dia tadi zikir subhanallah semua tu, dosa kecil dia hapus. Dosa besar kena taubat. Tapi yang ini orang kata siapa yang usaha ni dia nak buat dosa besar ni, berzina contohnya, lalu dosa kecil dia pun Allah hapuskan. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan tempatkan dia, masukkan dia dalam tempat yang mulia, iaitu syurga. Ni kelebihan orang yang contohnya orang tu mampu buat riba, mampu buat rasuah. Ini paling mencabar ni, dosa besar rasuah. Kan? Company di tempat-tempat yang besar-besar ni lagilah memang mudah nak buat. Semua orang memang menghidupkan budaya tersebut. Tapi dia tinggalkan. Disanggup tinggalkan sebab apa? Tapi dia akan ke belakang lah kan. Sebab dah budaya tu yang ke depan. Nak buat macam mana? Dia mungkin dah tak dapat. Macam orang lain habuan macam-macam. Tapi kalau ditinggalkan, apa dia dapat? Allah hapuskan dosa-dosa kecil dia yang dia pun tak tahu. Subhanallah. Untung orang macam ni
yang tinggalkan dosa-dosa besar. Tinggalkan mengumpat dosa sebesar. Antara ciri-ciri dosa besar apabila Allah memberi contoh yang sangat besar. Contohnya mengumpat, Allah buat contoh apa? Makan daging bangkai daging saudara. Tu ciri-ciri yang sangat besar. Siapa buat, siapa boleh buat? Maknanya itu antara dosa besar. Jadi ini satu hal pentingnya kita meninggalkan apa yang Nabi larang. Supaya apa? Dosa-dosa kita yang kita sudah dihapuskan. Untung kita meninggalkan segala yang dilarang Nabi. Banyak perkara menjaga hal tersebut. Dalam surah 6 ayat 120, meninggalkan dosa yang zahir dan batin. Satu lagi. Surah 6, 120 pun sama. Nabi Allah perintahkan, Allah dan Rasul perintahkan apa? Wa zaru zahiral ismi wa batina. Dan tinggalkanlah dosa yang zahir, yang nampak, dan dosa yang hati yang tersembunyi, iaitu tadilah niat jahat, riak dan sebagainya, itu dosa tersembunyi. Tinggalkan. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaftarun. Sesungguhnya orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini meninggalkan segala larangan Nabi, makna cara dia kita kena tahu apa yang Nabi larang. Nak taat perintah Nabi, cara dia kita kena tahu apa yang Nabi perintah dengan cara benarkan khabar Nabi. Sebab tu dia bermula dengan membenarkan dulu. Dah benarkan, dah tahu, barulah kita boleh tahu nak taat perkara apa dan nak tinggalkan larangan apa. Hari ni bila orang tak belajar, bila manusia ni lama tinggalkan apa yang Nabi bawa, maka dia dah tak tahu dah mana perkara yang larang, mana yang tidak. Dia dah keliru. Sebagaimana yang berlaku pada golongan Yahudi dululah. Mereka dah jahil dengan panduan mereka. Akhirnya mereka kata apa? Riba ni apa? Macam berniaga je. Sedangkan riba ni tak boleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27 apa? Ayat atas sikit kot. Ni. Jadi kata apa? Golongan ni dulu, yang mana mereka dah tinggalkan dulu kitab. Dia tak tahu dah mana larangan Nabi, mana yang Nabi benarkan, sebab ilmu dah tak jahil terhantang panduan. Akhirnya berlakulah keadaan ni yang mana zalika, Allah kata allazina yakuluna riba, orang yang makan riba ni mereka tak berdiri, la yaqumu illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka akan, keadaan mereka nanti di hari kiamat nampak macam orang yang meracau-racau, kena rasuk dengan syaitan. Orang lain jalan, dia nampak orang meracau dekat akhir kiamat nanti. Kenapa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Dulu mereka kata niaga riba sama. Tidaklah makna niaga kalau tak buat riba. Contohnya. Hari ni dah berlaku macam itulah. Kenapa? Dah hilang ketulinan dalam agama. Akhirnya dah lama dah perintah-perintah diabaikan, maka manusia ni mudah terikut-ikut dengan dakwaan yang hakikatnya bukan. Sebab tu kita kena belajar perintah Nabi, Allah dan Rasul, dan belajar larangan. Dan yang terakhir, setelah beribadah ni, setelah nak buat ni, satu lagi yang menjadi halangan, iaitu apa? Mencampur adukkan ibadah kita tadi. Tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah disyariatkan. Ini juga larangan juga. La ya'budullaha illa bima syari'a. Tidak sembah Allah melainkan apa yang Nabi suruh. Nabi cakap macam tu, baru dia buat. Dalam surah 5 ayat contoh 48 dalam surah ni, ayat dia, poin dia kat sini lah. Jadi pertama Allah kata wa anzalna wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau kitab yang membenarkan apa yang telah turun sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, daripada kitab-kitab yang terdahulu,
dan pemelihara ke atasnya. Jadi kitab Quran ni memelihara kitab-kitab yang terdahulu daripada diselewengkan. Jadi Quran datang untuk menjaga ajaran yang telah dulu cuba diselewengkan. Jadi Quran datang untuk mendedahkan segala bentuk penyelewengan. Nabi datang itu. Sebab itulah Nabi SAW amat dibenci oleh kelompok yang dulu ada kitab, yang mana dulu mereka banyak sembunyikan isi kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani ni. Jadi fahkum bima bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah sesama mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah ikut hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, daripada apa yang telah datang daripada kebenaran. Dan Allah kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Jadi bagi setiap perkara kami jadikan adanya syariat dan adanya manhaj. Ini ikut manhaj ibadah yang diberikan kepada Nabi. Ikut syariat yang diajarkan kepada Nabi. Dalam surah satu lagi 42. Ayat ni syariat ni kat sini ya. 42 ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zin bihillah. Adakah mereka ini ada sekutu-sekutu? Ada orang-orang yang diberikan kebenaran untuk syara'u lahum, untuk menetapkan syariat mereka dalam agama, apa yang Allah tak izinkan. Ini ayat ni melarang untuk kita buat bentuk-bentuk ibadah yang baru dalam syariat yang telah tetap. Itu 4 perkara lah. Jadi inilah sedikit tentang boleh tengok lagi ayat-ayat lain ni banyak. Jadi inilah pengulangan balik daripada apa kepentingan mengikut Rasul, dan juga apa makna ikut Rasul. Ada 4 perkara: membenarkan khabar dia dengan belajar, tuntut ilmu betul-betul. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i daripada Nabi SAW ni, agar kita dapat tahu perintah, lalu kita nak taat perintah tu. Agar kita dapat tahu apa yang Nabi larang, lalu kita tinggalkan larangan. Dan agar kita dapat ibadah dengan sempurna tanpa ada sebarang syirik yang boleh menyebabkan ibadah kita semuanya terbatal. Ini 4 perkara penting membawa maksud ittiba', ikut Nabi. Jadi setelah kita faham 4 ni, maka bukanlah nak ikut Nabi itu dengan buat apa? Dengan sekadar buat perhimpunan dan sebagainya, berarak dan sebagainya, tidak lagi. Ini yang paling utama. Walaupun semua itu dilakukan tapi tidak ikut 4 perkara ni, maka itu bukan dikira ittiba' Rasul. Tak. Buatlah macam mana pun menunjukkan cinta Nabi ni, tapi 4 perkara ni tak buat, itu bukan ittiba' Rasul. Bukan. Kita kena jelas bab ni. Sebab tu saya tujuan ni saya tegang ni. Jelas dulu. Ini masuk ikut Rasul. Okey. Baik. Ini kita tengok lagi satu. Ada 7 poin. Sikit lah. Keutamaan ikut Rasul. Apa keutamaan dia? Jadi secara isi utama dia, dengan seseorang itu ikut Rasul, itulah bukti dia cinta kepada Allah. Bukti seorang itu cinta kepada Allah dengan ikut Rasul. Jadi tidak dapat meraih kasih sayang Allah tanpa ikut Rasulullah. Dalam surah yang ni, surah 3 ayat 31, ayat ni saya masuk kat sini terus. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kita buka ayat ni besar sikit. 3:31 ni ayat pengasih, Pengasih. Lama-lama tahu. ayat pengasih. Tapi itu ikut Nabi tu? Ittiba' Rasul tak? Tak. Kalau buat ayat pengasih, maknanya dia dah selisih Nabi dah. Tak. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, kalau kamu betul-betul cintakan Allah. Nabi kata pada siapa ni? Pertama, kitab Nabi tentulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi dah gairah nak ibadah dah. Sebab tu ada sahabat Nabi yang datang kat Nabi, dia buat apa? 3 orang.
saya nak ibadah ke Allah, nak macam mana? Sampai yang kata saya nak puasa setiap hari. Kan? Ada yang saya tak nak kahwin sebab saya nak fokus ibadah ke Allah. Saya cinta Allah sangat ni. Ada yang kata saya nak, apa lagi? Tak nak tidur malam. 3 orang ni. Sama Nabi ni 3 orang. Dia beritahu ke Aisyah. Dia tanya amalan Nabi, Nabi buat apa sepanjang hidup sebab dia nak ikut Nabi. Oh, biasa-biasa je. Itu je macam kami jugalah. Kami dah buat dah semua tu. Oh, tak boleh ni. Nabi memang Nabi. Kita kena buat lebih sikit lah. Lalu dia pun beritahu tentang tu. Dia nak, seorang tak nak puasa sepanjang waktu. Seorang tak nak tidur sepanjang malam. Seorang lagi nak, tak nak kahwin langsung. Lalu Nabi dengar, Nabi marah. Aku yang paling takwa daripada kamu. Aku yang paling berilmu daripada kamu. Aku yang paling takutkan Allah. Nabi kata, Inni akhwakum. Inni a'lamukum. Nabi kata, Inni atqakum. Nabi kata 3 perkara. Akulah yang paling takutkan Allah. Akulah yang paling takwa. Dan akulah yang paling tahu makna ibadah ni berbanding daripada kamu. Nabi kata, aku juga kahwin. Aku puasa, kerana aku berbuka. Aku juga bangun malam dan aku tidur. Nabi kata. Sebab itulah ayat ni turun. Apa dia? Jika kamu betul, kamu cakap kamu cinta Allah, nak ibadah ke Allah, kamu ikut cara aku lah. Fattabi'u ni, ikut yang apa yang aku buat sekadar tu. Yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu maksud dia. Barulah Allah akan balas kasih sayang dia kepada kita. Ini pertama. Jadi dengan ittiba Nabi ni kita akan dapat cinta Allah. Siapa yang nak cinta Allah kan? Dia kena ikut Nabi. Ramai orang mencari Tuhan, betul tak? Cinta Tuhan. Dia ikut Nabi tak? Tak. Rahban ni golongan yang dulu siapa? Rahib-rahib terdahulu juga mencari Tuhan juga. Tapi dia buat amalan rahbaniyah. Dia duduk kat biara dia sampailah dia tak makan, tak minum dan sebagainya. Akhirnya agama dia jadi sia-sia. Demikianlah kita hari ni nak cari Tuhan, nak kenal Allah melalui apa yang Nabi sampaikan. Bukan pergi masuk gua sana ke, pergi buat amalan-amalan yang nak luar biasa sampailah sampai dapat makam jumpa Tuhan. Tak ada. Tak ada macam tu. Kena hati-hati dalam hal tersebut. Nak dapat cinta Allah, ikut sunnah Nabi. Belajar Quran dan belajar apa yang Nabi lakukan. Berpada dengan apa yang Nabi tunjukkan, contohkan. Kerana Nabi sebaik-baik contoh. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhirat, dia mesti ambil Nabi sebagai uswah. Kita tengok dalam surah 33 ayat 21. Ya Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillah, benar-benar telah ada untuk kamu pada diri Nabi Rasulullah SAW ada apa? Uswah ataupun qudwah. Uswah ni contoh terbaik, tauladan yang terbaik, hasanah. Hanya untuk siapa? Liman kana yarjullah, siapa yang benar-benar mengharapkan, siapa yang benar-benar cinta Allah, nak betul dengan Allah. Jadi siapa yang tadi dakwa dia cinta Allah, dia kena jadikan Nabi uswatun hasanah. Nabi contoh. Nak ibadah, tengok Nabi buat macam mana. Belajar zikir dengan apa yang Nabi ajar. Dan liman untuk siapa? Orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan dia sangat cinta akhirat, nak selamat di akhirat nanti. Dia kena ittiba Rasul. Jadi dengan wa zakarallaha katsira, banyak mengingati Allah. Kerana apa? Nabi adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Salah satu contoh mencontohi Nabi adalah membanyak ingat Allah. Nabi adalah orang yang paling banyak beristighfar, berzikir kepada Allah dalam hidup dia. Baik. Balik pada tadi, itu yang pertama. Yang kedua, beroleh rahmat Allah. Tadi cinta, Allah suka orang ni. Yang kedua, beroleh rahmat, iaitu Allah merahmati dia, Allah sayang dia. Dengan cara apa? Sama. Dalam ayat ni, banyak ayat ni. Wa ati'ullaha wa rasulul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu dapat rahmat. Jalan nak dapat rahmat Allah,
ikut Allah dan Rasul. Kita minta rahmat, ya Allah rahmatilah kami. Tapi tak peduli nak belajar apa yang Nabi sampaikan, apa itu perintah Allah, apa itu larangan daripada Allah dan Rasul, kita tak tahu, tak ambil peduli nak mengetahuinya. Maka itu bukan jalan nak dapat rahmat. Nak dapat rahmat adalah belajar jalan perintah Allah dan Rasul dan mentaati kedua-duanya. Maka itulah jalan untuk mendapat rahmat. Sebab itu ada doa ni antara doa yang kita boleh doakan. Apa dia? Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, dan engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat. Syarat dia apa? Kita dah buat tadi dah. Sesuatu yang Allah suka. Golongan yang dapat rahmat Allah. Lagi ni dalam surah 6 155 pun sama. Surah 6 155 apa dah? 1053. Mengikut apa? Quran. Tujuan belajar Quran sebab nak ikut perintah dia. Baca Quran bukan sebab nak baca, sebab nak ikut perintah. Allah kata wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini tujuan mencari berkat daripada Quran. Apa cara jalan mencari berkat daripada Quran? Ikut panduan dia. Dan menjaga diri daripada azab Allah dengan meninggalkan larangan. Jadi kalau jumpa macam ni, ayat macam ni dalam Quran, kalau jumpa amanu wattaqau, dia ada dua perkara. Sama juga ni. Fattabi'u wattaqau maknanya ikut perintah, tinggal larangan. Bila jumpa ayat dalam Quran, fattabi'uhu, ikutilah, ikut apa yang diperintahkan. Wattaqu, tinggalkanlah larangan. Sebab larangan, buatlah apa yang larang ni menyebabkan kita kena masuk, dapat azab, dosa, menyebabkan dibakar. Itu bila jumpa macam ni. Kalau jumpa amanu wattaqau pun sama. Amanu maknanya beriman dengan ikut perintah, dan wattaqau meninggalkan segala larangan juga. Banyak ayat-ayat yang ada dua macam ni. Apa beza dia? Itulah beza dia dari sudut usul tafsir. Okey. Kemudian yang ketiga, diangkat darjat kewalian. Okey, ini dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Jadi Allah kata, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dia sampai sini dulu. Bi harbin. Sesiapa yang memusuhi waliku. Siapa ni tadilah ni? Siapakah wali Allah? Apa wali Allah? Buka surah 10. Nak faham wali tu buka surah 10. Tengok wali ni boleh terbang ke? Boleh jalan atas air ke? Kan? Ayat ayat berapa ni. 62 hingga 63. Ala inna awliya Allah. Apa dia? Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Apa maksud dia? Takut terhadap perkara yang berada kat depan dia, yang akan musibah yang akan datang kat dia. Wala hum yahzanun, tidak akan sedih perkara yang akan dia tinggalkan kat belakang. Perkara yang dia suka, tapi dia tak akan sedih. Sebab dia nampak apa yang sisa Allah lagi besar. Itu maksud dia. La khaufun alaihim, apa dia? Macam sahabat lah nak perang, takut. Bahawa depan dia nampak musuh. Dan dia akan memang takut lah. Itu takut tabi'i. Tapi Allah kata la khaufun. Dia akan boleh hilangkan rasa takut tu. Dia mampu untuk redamkan rasa takut. Sebab tu ni bukan la khaufa. Kalau la khaufa langsung tak takut. Khauf ni takut tabi'i.
Bila nampak benda, takut tabi'in. Nampak harimau, takut tak? Mesti takut. Tapi kenapa? Akhirnya dia pun sanggup, dia doa ke Allah, tawakal kepada Allah, akhirnya Allah selamatkan dia. Itu maksud la khaufun alaihim. Takut dengan benda yang bakal datang ke depan dia. Dan la hum yahzanun, dia tidak akan berduka cita dengan apa yang bakal dia hilang di belakang dia nanti. Siapakah mereka? Allah jelaskan lagi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sama juga, iaitu ittabi'u al-Quran dan wanha, dan yattaqun ni meninggalkan larangan, mengikut perintah dan meninggalkan larangan. Dia betul-betul ikut sunnah Nabi. Inilah wali. Inilah wali Allah yang sebenar-benarnya dalam ayat ni. Jadi inilah, saya tak buka. Ini ayatnya. Ini dimasukkan wali. Surah 10, 62 hingga 63. Baik pada ayat tu. Jadi inilah masuk wali. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, iaitu orang yang taat dengan Allah, yang betul-betul usaha untuk taat perintah dan tinggalkan larangan ni. Ikut betul-betul apa yang Allah dan Rasul ni ajarkan. Allah kata, aku mengisytiharkan peperangan dengan orang ni. Allah akan berperang dengan orang ni. Dan Allah kata lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah ia mendekatkan, taqarrab ni maknanya mendekatkan, berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku oleh hamba-ku dengan sesuatu ibadah yang ahabba ilaihi mimma iftaratu alaih, yang lebih aku suka dengan cara apa? Ibadah yang aku wajibkan. Jadi cara kita nak dapat darjat kewalian di sisi Allah, nak dapat orang yang Allah cinta, dengan pertama sekali ibadah fardu. Ibadah yang wajib dulu kita utamakan, sebab ini tangga pahala paling tinggi. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan seterusnya, dan tidaklah dan selamanya hamba-ku berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, dengan ibadah yang sunat, sampailah aku cinta kepadanya, hatta uhibbuh. Maka Allah kata, fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Maka apabila aku telah suka kepada dia, aku cinta kat dia, akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ini jangan salah faham. Tadi kita dah faham nak apa makna wali tadi? Orang yang ikut perintah Allah dan Rasul. Jadi bermakna apa? Telinga dia Allah jaga. Dia akan buat apa yang Allah suka je. Apa yang Allah tak suka, dia akan boleh jaga. Walaupun benda tu sedang datang kat dia, dia mampu untuk kawal dia punya nafsu atau kejahatan yang ada dalam jiwa dia. Sebab kita ni, kita kena doa apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita sendiri memang ada sifat yang bila-bila masa boleh berubah hati kita nak buat jahat. Tapi kerana Allah dah cinta dia, Allah yang jaga dia. Ini masuk wali yang sebenar. Dia mampu jaga diri dia daripada terjebak dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah. Ini Allah kata, dia mendengar, pendengaran dia adalah yasma'u bih. Yasma'u bih. Akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Akulah penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang dia memukul dengannya. Kalau dia pukul satu tu, dipukul sebab Allah. Bukan dipukul sebab emosi dia. Dipukul bukan sebab emosi, tapi sebab apa? Kerana Allah. Kan? Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia berjalan semuanya untuk buat baik, ke tempat yang baik. Wa in sa'altani wa in sa'alani la u'tiyannah. Jika dia minta ke aku, pasti aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idannahu. Dan jika dia mohon perlindungan ke aku, pasti aku akan lindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min. Tidaklah aku teragak-agak terhadap sesuatu pun aku nak lakukan. Sebagaimana taraddudi an nafsi, ia teragak-agak oleh daripada diri seorang mukmin tu. Di Allah ni dia buat terus. Jadi yakrahul maut, dia benci kematian. Wa ana akrahu masa'atah, dan aku benci apa ni? Apa yang
menimpa dia, keburukan yang menimpa dia. Dia takut mati, jadi Allah ni jaga dia daripada sebarang bentuk kesakitan lah. Jadi ini antara ini dia punya keutamaan lah. Pertama, beroleh cinta Allah, rahmat. Yang kedua, dapat keampunan Allah. Ini dalam surah 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbik. Allah kata kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Dia ikut Nabi SAW, Nabi Muhammad. Dia tak ikut yang lain. Wa huwal haq, dan dia tahu ini kebenaran daripada Tuhan mereka. Allah kata kaffara anhum sayyiatihim. Jadi Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil. Jadi berusaha untuk ikut sunnah, dosa kita akan dihapuskan. Dan yang kelima, beroleh kemanisan iman. Dan ini jalan untuk mendapat kemanisan iman. Dalam hadis Sahih Bukhari ni, 3 perkara man kunna fihi wajadah halawatul iman. 3 perkara yang sesiapa memilikinya, dia akan dapat beroleh kemanisan iman. Dia rasa seronok untuk ikut perintah Allah dan Rasul, iaitu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, iaitu Allah dan Rasul itu lebih dia paling disukai, dicintai olehnya daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan tidaklah dia cinta orang lain, disuka sesuatu orang lain melainkan kerana apa? Allah. Disuka apa yang Allah suka kena pada orang tu. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kekafuran sebagaimana ia benci untuk dilempar dalam neraka. 3 perkara ni, dengan ikut pertama sekali ni dengan mengutamakan sunnah Nabi lah. Dalam yang keenam, beroleh kesempurnaan iman sebagaimana dalam Quran surah 4 ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhan engkau, mereka tidak sempurna iman sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai penentu hukum pada perkara-perkara asas dalam kehidupan dia. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak mereka, dalam diri mereka ada rasa sempit, rasa tak puas hati dengan perintah-perintah Nabi, rasa tak sesuai, rasa tak cocok. Mimma qadaita, daripada apa yang Nabi telah tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan dia menyerahkan keputusan atas apa yang dia buat, yang penting dia ikut saja. Walaupun dari sudut mula dia kata macam, yelah kan, dia nak biasakan diri dengan ikut sunnah ni bukan mudah. Mestilah banyak perkara yang berlawanan dia nak kena buang. Lalu dia sanggup serahkan bulat-bulat kepada Allah. Ini orang yang boleh dapat kesempurnaan iman ketika itu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Samalah lebih kurang macam yang tadi. Cumanya dari sudut kesempurnaan iman. Ini kemanisan iman. Hadis ni. Yang ni iman dia bertambah sempurna. Kerana apa? Dia sanggup gadaikan yang lain semata-mata mengutamakan Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa kelebihan dia jika ikut sunnah Nabi ni? Dapat bersama Nabi di akhirat. Dalam satu hadis, anna rajulan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, sa'alan Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, qala ma'addatta laha, apa yang kau siapkan untuk hadapinya? Nabi tak bagi tahu bila, sebab Nabi pun tak tahu bila. Cuma Nabi tanya, apa persediaan engkau untuk menghadapi hari tersebut? Lalu dia kata apa? Ma'adattu laha min kasiris solati wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Qala anta ma'aman ahbabta. Jadi dia kata, tidaklah aku persiapkan untuknya daripada banyak solat, buat solat-solat sunat dan sebagainya.
banyak berpuasa, banyak sedekah, dia tak mampu nak buat ni. Tapi apa? Dia berusaha untuk taat segala apa yang update pada Nabi. Kerana apa? Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasul, dengan apa? Perintah-perintah Nabi dia buat. Sekadar yang dia mampu buat. Ada orang dia berlebihan dalam solat contohnya, tapi yang lain-lain dia tinggalkan. Dia tak ikut sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi ini bukanlah pada banyak, tapi ahsanu amalan. Dia buat amalan yang terbaik. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk, surah berapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, siapakah daripada kalangan kita yang paling baik amalannya. Itu maksud dia. Dia buat amalan terbaik, bukan amalan yang terbanyak. Tak. Sebab ini jalan ni. Sebab tu dia berkata apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayang. Inilah 7 perkara keutamaan ataupun kelebihan jika kita ikut sunnah Nabi. Semuanya adalah perkara yang sangat bermakna untuk kita, yang patut kita usaha untuk raih. Ada 7 perkara ni lah. Jadi insyaAllah ini tadi kita dah tengok kepentingan, definisi apa makna ittiba' yang jelas, dan kenapa, apakah keutamaan ittiba' ni, apa kepentingan untuk kita. Ini dia 7 perkara penting. Dengan kita ikut sunnah Nabi, kita akan beroleh 7 kebaikan ni. Dan nanti kita tengok apa hikmah Nabi diutuskan pada yang minggu akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua.